Rentasan berita edisi 1334 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama malam ini. Siapa sebenarnya yang terperangkap dalam lipatan masa? Presiden PAS cakap tak serupa bikin. Benarkah rakyat Malaysia tersalah pilih PM? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketika ditubuhkan pada 22 September 2015, Pakatan Harapan ialah gabungan tiga parti iaitu Keadilan, DAP dan Amanah. Pada 14 Mac 2017, Parti Serpihan UMNO, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menyertai Pakatan Harapan. Pengerusi bersatu ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad, sementara Presiden Keadilan Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Pada 7 Januari 2018, satu perjanjian dibentuk antara pimpinan Pakatan Harapan menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri ke-7 dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8 jika mereka memenangi pilihan raya umum ke-14. Namun perjanjian untuk peralihan kuasa itu dikhianati oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Ironisnya, ketika Pakatan Harapan menerima penyertaan Bersatu, tidak boleh dikatakan pemimpin Pakatan Harapan dan Tun Dr. Mahathir menjilat ludah sendiri demi kuasa kerana bukan rahsia bahawa kedua mereka adalah musuh politik. Namun itulah bahasa yang digunakan oleh bekas wartawan Datuk A. Kadir Jassin dalam penilaian beliau berhubung kerjasama Pakatan Harapan dan UMNO setelah tiada mana-mana gabungan parti politik yang berjaya membentuk majoriti mudah bagi membentuk kerajaan. Kesudahannya, Anwar hanya boleh menjadi Perdana Menteri melalui kerjasama dengan Barisan Nasional atau lebih tepat UMNO. Banyak rakyat jelata tidak ada masalah besar kalau pemimpin PH dan UMNO sanggup menjilat ludah sendiri demi mencari bilangan kerusi yang cukup untuk menubuhkan kerajaan. Katanya dalam satu tulisan di Facebook beliau bertarikh 19 Mac 2023. Mengulas lanjut dalam nada sinis, beliau menyifatkan Anwar masih menyimpan dendam silam yang membebankan. Lebih 100 hari sudah berlalu, tetapi maaf cakaplah kalau saya katakan Perdana Menteri nampak macam masih terperangkap dalam lipatan masa dengan beban masa lampau yang beliau jelmakan dalam pelbagai ungkapan dan frasa. Semua kita tidak kira mulia atau hina, tinggi atau rendah ada cerita, tetapi ramai tidak ada masa, kedudukan dan saluran untuk bernostalgia dan bermegah-megah dengan parut di dahi dan cala di hati. Dengan izinnya, we have to bury our hatchets, heal the wounds and move on, katanya. Maksudnya Anwar perlu melupakan permusuhan, menyembuhkan luka dan teruskan perjalanan hidup ini. Perdana Menteri boleh bercerita dan bernostalgia tentang derita hari-hari perjuangan. Media masa arus perdana akan menulis tajuk berita yang penuh emosi seperti dipukul setengah mati saya maafkan, curi wang saya tidak kuasa. Tetapi bagi rakyat jelata, tajuk cerita yang menarik tidak boleh menghidangkan makanan di atas meja atau lantai dan membayar tambang bas sekolah anak sindirnya. Mereka memberi gambaran kuasa yang ada pada Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan tidak digunakan untuk bekerja tetapi mencipta pergaduhan. Peruntukan keuangan tak payah kira lah. Jadi let's make it happen. Bergeraklah ke hadapan sebagai Perdana Menteri yang berdedikasi. Jangan terus terkurung dalam lipatan masa. Bergaduh sana sini dengan bayang-bayang sendiri. Tempelaknya, Kadir berhak untuk memberi pandangannya. Namun maaf cakap, mungkin ada yang lupa. Ramai penyokong yang khawatir ketika Tun M mahu menjalin kerjasama dengan PH. Mana mungkin Pakatan Harapan bekerjasama dengan Tun Mahathir yang mereka gelar sebagai Maha Zalim dan Maha Fir'aun. Penyokong tegar Pakatan Harapan rata-rata tidak percaya kepada keikhlasan Tun M dan kejujuran Mahyadin. Tetapi mereka berlapang dada, simpan semua senjata dan teruskan kerjasama antara dua nemesis ini demi negara tercinta. Dalam bahasa mudah, sama ada Anwar maupun pemimpin Pakatan Harapan seperti Datuk Seri Muhammad Sabu dan Lim Kit Siang sudah lama meninggalkan dendam peribadi demi membawa Malaysia ke mercu kejayaan. Atas premis yang sama, usul kerajaan perpaduan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah diterima walaupun pahit. Justru yang masih terus terkurung dalam lipatan masa bergaduh sana sini dengan bayang
bayang-bayang sendiri adalah seorang ahli politik veteran yang telah diberi peluang menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun dan 22 bulan. Masa berlalu, namun sehingga hari ini beliau masih meracau, Melayu hilang kuasa. Penguasaan ekonomi sudah lama tiada dan sekarang kuasa politik. Saya berpendapat PRU16 dan PRU17 nanti keadaan negara akan lebih buruk. Katanya dalam sidang akhbar selepas berucap sebagai ahli panel dialog sepentas perjuangan yang hilang pada 4 Mac lalu lapor utusan online. Alangkah malunya apabila kenyataan itu disanggah oleh Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fook sebagai tidak selari dengan status Tun M sebagai tokoh negarawan yang pernah 2 kali menjadi Perdana Menteri, pemimpin utama negara termasuk ketika didokong oleh Pakatan Harapan. Kita berharap Dr. Mahathir boleh memainkan peranan dengan lebih konstruktif daripada setiap hari mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang dilihat bukan sahaja tidak membantu, malah mengapi-apikan sentimen perkauman. Ini sesuatu yang tidak baik untuk negara. Beliau sepatutnya menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk menyatupadukan rakyat pelbagai kaum dan membantu menarik lebih banyak pelaburan serta minat dunia luar untuk memajukan negara, bukannya memainkan sentimen perkauman yang direka-reka, tegas Anthony seperti dipetik. Adakah ini bermakna Anthony Lok juga terperangkap di dalam lipatan masa, terbeban dengan bagasi lampau kerana menyokong Anwar Ibrahim, sedangkan Anwar satu-satunya Perdana Menteri Malaysia yang memberi ruang khas soal jawab di Parlimen dan juga satu-satunya Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang bekerja secara pro bono, iaitu tanpa menerima upah yakni gaji dan allowance. Ini adalah sifat yang jelas bercanggah dengan minda yang terperangkap atau berdendam atau bergaduh dengan bayang-bayang sendiri. Hakikatnya pemimpin yang bermain dengan sentimen perkauman di era milenium itulah sebenarnya yang terperangkap dalam lipatan masa seperti masih berada di zaman jahiliah. Benar, kebebasan bersuara dijamin dalam perlembagaan perkara 10 perlembagaan persekutuan, tetapi ia tidak boleh digunakan untuk melaga-lagakan antara kaum yang telah beratus tahun menduduki negara ini. Jom channel bersetuju bahawa Anwar Ibrahim harus bergerak ke hadapan sebagai Perdana Menteri yang berdedikasi. Kerana itu konsep kerajaan madani wajar disokong oleh rakyat Malaysia sebagai satu pasukan yang mantap. Beliau tidak akan dapat menyempurnakannya seorang diri. Kita tidak mahu lagi melihat rakyat tak kira bangsa apa mengangkat bendera putih kerana kelaparan atau lebih memilukan membunuh diri kerana putus asa. Fikirlah, adakah memburu perasuah dan mereka yang lari daripada membayar cukai seperti yang didedahkan dalam kertas Pandora itu sekadar Anwar Ibrahim bergaduh dengan bayang-bayang sendiri? Sudah terpijak benang arang, hitamlah tapak. Jika sudah melanggar undang-undang, maka terimalah padanya. Ahli-ahli Parti Keadilan Rakyat PKR sepatutnya bersikap menyerang terhadap kenyataan-kenyataan ahli politik yang berkeras untuk mempolitikkan agama. Demikian kata-kata salah seorang pemimpin parti itu dalam ucapan penggulungannya di Kongres Nasional Khas PKR semalam. Hal ini jelas menunjukkan kejahilan dan sifat buta Al-Quran yang lebih parah daripada sifat buta huruf. Demikian lancangnya lidah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang ketika mencoret di laman minda Presiden semalam dengan membawa pelbagai dalil yang menyebelahi kehendak jiwa dan hatinya. Apa yang berlaku sekarang adalah kita masih mengekalkan warisan penjajah dengan memisahkan politik daripada agama dan memisahkan raja-raja daripada politik. Malah raja-raja hanyalah ditugaskan supaya menjaga agama sahaja. Apa yang dipertahankan oleh PKR itu merupakan ajaran yang dinyatakan oleh Bible, Injil yang telah dipesongkan daripada agama para anbiya, kata Hadi. Malah beliau mempersilakan musuhnya membaca Perlembagaan Parti Islam se-Malaysia PAS yang menegaskan hukum tertinggi ialah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Inilah asas agama yang menjadi pegangan PAS dan perjuangannya. Adakah kerana perkara ini, maka PAS dituduh memperalatkan agama? Lantas Hadi mempersoalkan bagaimanakah dengan perjuangan PKR. Kita berharap supaya mereka kembali kepada Al-Quran, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal terpelihara sepanjang zaman. Sesungguhnya melawan Al-Quran bermakna melawan Allah yang Maha Berkuasa. Lunak sungguh Hadi menghukum bukan walaun yang tidak sefikrah dengannya. Kenyataan Abdul Hadi Awang yang melabel parti pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai melawan Al-Quran dan mempertahankan warisan penjajah disangkal PKR. Menurut PKR, walaupun begitu, Abdul Hadi gagal menyatakan hal tersebut secara jelas, sebaliknya berhelah apabila menghasilkan hantaran yang tidak sepadan di antara tajuk dan kandungan. Justru pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR, Haji
Haji Amidi Abdul Manan mencabar Abdul Hadi membuat kenyataan secara jelas mengenai kedudukan parti itu terhadap Perlembagaan Persekutuan. Beliau turut menyifatkan Abdul Hadi sebagai meludah ke langit apabila mendakwa PKR mengekalkan warisan penjajah yang dipercayai merujuk kepada perlembagaan negara. Agak melucukan apabila Abdul Hadi menuduh PKR mempertahankan Perlembagaan Persekutuan yang bertentangan dengan Islam, sedangkan perkara yang serupa dilakukan Wakil Rakyat Marang itu bersama sekutunya sebelum ini. Abdul Hadi terlupa lafaz ikrar yang dibaca ketika kali pertama bersidang bagi setiap sesi, iaitu mempertahankan Perlembagaan Persekutuan pada setiap masa dan ketika. Maka ludahan ke langit akan hinggap ke muka sendiri, katanya dalam kenyataan hari ini. Amidi mengulas tulisan Abdul Hadi semalam yang mendakwa PKR melawan Al-Quran susulan seruan pemimpin mereka supaya ahli-ahli parti terbabit menyerang sebarang kenyataan ahli politik yang mempolitikkan agama. Terdahulu Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menggesa ahli PKR supaya bersikap menyerang terhadap kenyataan-kenyataan ahli politik yang berkeras untuk mempolitikkan agama. Dalam ucapan penggulungannya di Kongres Nasional Khas PKR, Saifuddin mengetengahkan kenyataan Abdul Hadi yang menurutnya dibuat secara jelas menentang titah diraja. Menurut Amidi, sebenarnya beliau cuba memahamkan tulisan minda Presiden PAS dibuat Abdul Hadi yang melabelkan PKR melawan Al-Quran. Namun tiada satu pun kenyataan yang dikeluarkan yang sepadan dengan maksud tajuk tulisan bekas Duta Khas ke Timur Tengah makan gaji buta itu. Pihak pimpinan PKR hanya mahukan keikhlasan dan kesungguhan Wakil Rakyat Marang dan beberapa ahli parlimen dari PN untuk hadir ke sidang parlimen. Jika Wakil Rakyat Marang hanya sibuk beraksi dengan berpidato di merata tempat tapi tidak ke sidang parlimen, maka itu adalah satu perkara yang bertentangan dengan agama, tegas Amidi. Sesungguhnya, Islam sangat menitik beratkan soal kesucian dan keberkatan pendapatan. Maka di sini, apa alasan untuk kita mengambil pendapatan, yakni allowance sebagai wakil rakyat, sedangkan kita tidak melaksanakan tugasan yang diwajibkan ke atas kita? Jika jawapannya adalah parlimen tidak sama dengan sekolah, iaitu tidak perlu hadir setiap hari, maka ingin Jom Channel tekankan, parlimen lebih penting berbanding sekolah, kerana di situlah berlakunya proses semak dan imbang. Dan di Dewan Mulia itulah akta, peraturan dan undang-undang digubal secara bersama. Justru jika kesepaduan antara Islam dan politik yang diperjuangkan Hadi, maka memang parlimenlah tempatnya. Ia bukan sahaja menjadi wajib dari sudut politik, tetapi juga dari sudut dakwah sebagaimana yang dipamerkan oleh generasi para sahabat di Madinah sehingga meraih gelaran khairul ummah, iaitu umat terbaik. Buat Presiden PAS, janganlah hanya tahu bercakap, tapi tidak serupa bikin. Semakin hari semakin tinggi tahap meroyan pemimpin pembangkang dengan pelbagai kenyataan dan ugutan kononnya mahu merampas kerajaan persekutuan di luar pilihan raya sebagaimana yang berlaku pada penghujung Februari 2020 yang digelar sebagai langkah syaratan yang menghasilkan kerajaan tebuk atap. Kenyataan pembangkang disifatkan sebagai angkuh, malah dilihat seolah-olah tergolong dalam golongan tidak waras yang tidak dapat menerima kegagalan menjadi kerajaan. Setiausaha Agong Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, golongan berkenaan sanggup melanggar titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berharap kerajaan perpaduan dapat dikekalkan sehingga penghujung penggal. Ketika ditanya, anda yakni pembangkang terus-terusan menyebut mahu mengambil alih kerajaan. Bukankah titah tuanku semasa perasmian parlimen meletakkan harapan untuk penggal kerajaan sempurna cukup 5 tahun? Dengan kenyataan kamu akan terus berusaha mengambil alih kerajaan persekutuan di luar daripada musim pilihan raya, adakah ini seolah-olah tidak menerima nasihat tuanku? Maka disanggahnya dengan menyatakan pandangan tuanku bukan penamat, bukan kata putus. Ini nada angkuh kerana terlalu angkuh sampai tidak ada sesiapa boleh menegur lagi, katanya ketika berucap pada sesi penggulungan Kongres Nasional Khas PKR 2023 Sabtu lalu. Dalam pada itu, Saifuddin berkata pembangkang akan berterusan melakukan apa sahaja untuk menyanggah tindakan dan pendekatan kerajaan dalam usaha membantu rakyat. Kerana kegairahan nak sanggah dan dah ketandusan idea, hatta pendekatan kerajaan perpaduan nak menotahkan kemiskinan pun pembangkang mencari hujah, gali korek. Akhirnya, kata dalam agama tidak boleh menoktahkan kemiskinan. Itu merupakan aliran songsang yang hijack the truth
teaching of Islam, yakni merampas ajaran Islam yang sebenar. Kita kena betulkan lagi sekali pandangan Song Sang ini, tegasnya. Sementara itu, beliau yang juga Menteri Dalam Negeri dilihat mengambil kesempatan di pentas Kongres berkenaan untuk memerli beberapa pemimpin utama Perikatan Nasional PN yang dikatakan tidak pernah berdepan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Sewajarnya, belum pernah dalam sejarah Parlimen Perdana Menteri berdepan dengan sesi soal jawab, dan sejak Presiden menjadi Perdana Menteri, tiada sekalipun Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Pagoh Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dan Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang berdepan dengan Perdana Menteri. Parlimen tempat check and balance, memantau dasar kerajaan, berdebat dan berhujah. Saya perhatikan dah beberapa minggu Ketua Pembangkang tidak muncul. Pagoh entah ke mana, Marang juga tidak kelihatan bayangnya. Di luar kamu hero, kamu jago bela agama dan bangsa. Tempat berdebat dalam Parlimen, kamu tidak sanggup berdepan, bertarung sebagai anak jantan, ujarnya. Anda takut dengan Perdana Menteri atau anda protes? Kononnya kerana rakyat Malaysia tersalah memilih Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak gentar dengan ugutan setengah pihak yang mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpinnya ketika ini. Malah Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR itu mempersilakan tindakan sedemikian walaupun ketika ini menerima pelbagai desakan, tekanan serta ugutan. Tegas Anwar, beliau tidak gentar, bahkan bersedia untuk menghadapi sebarang serangan yang dirancana untuk menjatuhkannya. Ini gelanggang saya. 4 bulan saya bersabar, saya bicara secara teratur, dan hari ini saya bicara sebagai Presiden PKR, iaitu Gerakan Reformasi. Saudara mahu ugut kita dengan mengadakan perhimpunan, ugut kita takut untuk bertindak perangi perasuah. Saudara salah pilih Perdana Menteri. Saya tak makan ugutan itu. Ada kuasa kita laksanakan. Kamu cuba nak rampas kerajaan, silakan, tetapi tidak mudah kerana kita siap dengan keris membujur ladu melintang patah, tegas beliau. Sesungguhnya usaha berterusan pembangkang dalam menumbangkan kerajaan dikhawatiri boleh menjejaskan kestabilan politik dan ekonomi serta keyakinan pelabur kepada negara ini. Kenyataan berkenaan sebenarnya dilihat sebagai alat politik dalam memperjuangkan matlamat parti yang boleh disalah tafsir sebagai usaha pintu belakang bagi menumbangkan kerajaan. Adalah diakui bahawa dalam proses demokrasi menukarkan kerajaan itu adalah perkara biasa yang berlaku. Namun ia sepatutnya melalui proses pilihan raya. Apa guna rakyat mencerup dakwat hitam, berpanas dan berhujan, malah ada yang sanggup meredah banjir demi sebuah demokrasi. Ketika kerajaan sedang berusaha memperbaiki negara yang telah kalian jahanamkan, jangan pula hijack di tengah jalan. Jangan hanya pandai kritik tetapi tiada idea untuk membina negara. Lihat sahaja Kabinet Bayangan Pembangkang. Tak cukup sifat, malah separuh masa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.